Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Apa kabar semua? Kita berjumpa lagi pada hari ini dengan pelajaran yang kita sambung daripada minggu lepas dengan tajuk iaitu pendidikan seni visual tingkatan 1 ya, bahasa seni visual. Okey, tajuk garisan. Hari itu telah pun mempelajari tentang maksud garisan. Jadi saya tidak perlu ulang, kita hanya menengok secara sepintas lalu ya, melihat secara sepintas lalu maksud-maksud garisan. Kemudian okey. Ya, jenis-jenis kategori garisan, jenis garisan ya. Okey. Secara sepintas lalu, masih ingatkah anda tentang jenis-jenis garisan serta nama-namanya? Okey. Kita lihat dulu. Ini ulang kaji: garisan melintang, garisan menegak, garisan serong, garisan silang pangkah, garisan titik-titik, garisan putus-putus, garisan melengkung, garisan serabut, cakar ayam ya. Ada juga yang katakan itu garisan cakar ayam, garisan selari, garisan zigzag ataupun garisan berduri, bergerigi ya. So, minggu ini kita akan sambung tentang jenis-jenis garisan ya. Okey. Yang 11. Okey, kita tengok dulu ada berapa lagi jenis garisan yang perlu anda pelajari, iaitu ada 10 lagi ya. Sambungan kepada minggu lepas. Okey, yang pertama ialah yang ke-11, garisan berpancar, garisan pancaran. Okey, garisan lingkaran saya sudah berikan namanya. Sudah buat kerja? Okey. Harap-harap sudahlah kan? Okey, garisan berombak, berpetak, garisan beralun, garisan berduri, garisan berbulu, garisan menjalar, garisan beranting, seranting atau garisan. Okey. Jadi bagaimanakah bentuk-bentuk garisan ini? Jenis-jenis garisan yang kita nampak itu ialah nampak tu turun dari atas. Lebih kurang begitu ya. Garisan berpancar, dia berpancar, pancaran. Okay, itu adalah garisan lingkaran. Boleh nampak tak garisan lingkaran di situ? Garisan lingkaran dia macam siput ya. Kemudian garisan berpetak ya, berpetak dia bersambungan, itu berpetak ya. Berpetak-petak garisan. Tengok garisan pada garisan hitam itu ya. Kemudian garisan berombak. Okey, garisan di tepinya tu yang bukan yang putih, yang hitam sebenarnya ya. Saya supaya anda nampak ya. Kemudian garisan beralun. Okey, garisan beralun begitu ya. Kemudian garisan berduri. Duri dia tidak sekata, ada panjang ada pendek. Okey. Macam durian lah. Garisan berbulu. Berbulu ya, berbulu. Kemudian garisan menjalar. Garisan menjalar ya dari atas ke bawah dia kemudian garisan beranting dia dari bawah ke atas. Daripada satu punca dia ke atas. Iaitu garisan beranting. Dan garisan S. Huruf S di tepi S, berbagai jenis corak kita boleh buat daripada garisan-garisan ini, jenis-jenis garisan. Jadi tengok betul-betul garisan berpancar begitu, garisan lingkaran begitu, garisan berpetak, garisan berombak, garisan beralun, garisan berduri, garisan berbulu, garisan menjalar, garisan beranting, garisan bentuk S ya. Okey. So, garisan di sekeliling kita. Di mana kita nampak garisan? Okey, cuba teka. Okey, cuba lihat ini. Okey. Kita boleh tengok. Ini garisan buluh. Pokok buluh ini garisan menegak. Ini garisan berpancar. Pada Adam semula jadi. Ini apa ni? Ini adalah cactus ya, cactus. Ini ini garisan lingkaran. Tapi yang ini matanya ni mata kah? Garisan serong. Ini garisan pada objek buatan manusia juga kita boleh nampak. Ini garisan melengkung, di sini melengkung, kita zoom lah. Okey, garisan melengkung. Kemudian ini garisan menegak. Ada juga garisan melintang. Maafkan saya. Ini garisan melintang dan garisan serong digabungkan. Ini garisan putus-putus, titik-titik ya. Okey.
Ini garisan menegak, logo pada logo, dan juga garisan. Ini garisan apa tadi? Ingat tak? Garisan berduri atau zigzag. Okey. Itu garisan pada objek buatan manusia seperti 3 ini, dan garisan pada karya seni visual ya. Ini hasil-hasil karya seni visual lah. Okey, garisan berada di sekeliling. Kita cuba tengok kiri, kanan, atas, bawah anda, semua ada garisan. Okey. Cara menghasilkan garisan. Okey, kita ada pelbagai cara. Ini adalah sebahagian saja daripada cara. Itu yang pertama ialah menggunakan pensel. Menggunakan pensel boleh juga. Menggunakan garisan pada arang. Menggunakan arang pun boleh juga. Guna pen. Ini di atas kertas. Di dinding pun boleh. Marker pen. Berus. Krayon dan sebagainya lah. Batu boleh. Buah boleh. Kunyit boleh. Pelbagai alat atau media untuk menghasilkan garisan. Apa-apa pun boleh. Okey. Gitu. Okey. Cuba baca info seni di situ. Alat dan media untuk menghasilkan garisan ialah pensel, arang, pen, marker, pen, berus, krayon dan sebagainya. Dan sebagainya itu pelbagai lah kan. Garisan boleh menimbulkan pelbagai kesan perasaan. Garisan tegak menimbulkan rasa tegas dan stabil. Garisan melintang menimbulkan rasa tenang dan tenteram. Okey, nampak tu garisan pada kalau kita duduk di pantai kan, garisan nampak awan langit tu kita rasa tenang. Gitu Okey. Dan fungsi garisan. Apakah fungsi-fungsi garisan? Garisan yang dihasilkan dalam karya seni mempunyai pelbagai fungsi. Garisan dapat menghasilkan rupa, ruang, jalinan dan ton. Rupa, ruang, jalinan, bentuk dan ton. Okey, contoh. Kita ambil contoh. Ini menghasilkan rupa. Okey, rupa segi 3. Garisannya segarisan. Ya, dia jadi rupa apabila garisan itu sudah disambung. Dia tidak dari hujung ke hujung tu dia tidak putus dia sudah disambungkan. Okey, sambungkan. Okey, ingat tu? Dia jadi rupa. Kemudian garisan menghasilkan jalinan ya. Kita ulang garisan itu jadi jalinan. Okey. Kemudian garisan mewujudkan ruang. Okey, ruang. Okey, garisan bercampur-campur ruang sini. Mungkin tak nampak jadi kita zoom lah. Okey. Habis zoom dah tu. Okey, garisan mewujudkan ruang. Garisannya 1, 2, 3. Jadi dari garisan ni jarak dia dekat. Garisan ni jarak dia jauh. Semakin lama semakin dekat. Yang jauh kelihatan kecil, yang dekat kelihatan besar. Itu dinamakan perspektif. So jadi dia menghasilkan ruang. Okey, mewujudkan ruang. Garisan menghasilkan bentuk. Bentuk 3 dimensi ya, nampak sebelah sini. Okey. Sebelah depan, sebelah tepi. Itu menghasilkan bentuk. Okey. Faham? Nanti kita pergi kepada tajuk bentuk. Okey. Garisan menghasilkan ton. Garisan menghasilkan ton daripada gelap, sederhana, cerah. Cerah ni tak payah letaklah kan. Tapi ini sederhana ni dengan gelap, kita ulang-ulang garisan tu, kita menghasilkan ton ya. Okey, kemudian struktur garisan mewujudkan bentuk ya, struktur ya. Ini garisan. Ini garisan dia tak bersambung, tapi kita nampak bentuk dia. Akan menghasilkan bentuk begitu ya. Boleh nampak jelas Okey. Mana ni? Fungsi garisan. Tahukah anda bahawa garisan pada ibu jari atau cap jari setiap individu adalah berbeza? Dia seperti belang pada kuda belang, tidak sama walaupun nampak sama. Tapi ibu jari adalah berbeza. Nampak sama tapi tidak sama sebenarnya. Bentuk dalam karya 2 dimensi juga dikenali sebagai bentuk ilusi kerana tidak mempunyai isi padu. Itu info sini ya. Tapi itu jari anda pelbagai garisan. Okey. Unik namanya, unik ya. Okey, boleh faham sampai itu ya. Fungsi garisan kita sambung tadi jenis garisan. Okey, jenis garisan. Cara menghasilkan garisan. Okey, kita ulang sekali lagi. Tadi jenis garisan. Okey, sambungan daripada minggu lepas. Kemudian kita pergi belajar tentang garisan di sekeliling kita. Okey, terdapat garisan di sekeliling kita, apa yang ada. Kemudian
Hari ini kita belajar lagi tentang cara menghasilkan garisan, sedikit-sedikit saja cara menghasilkan garisan, sebab kita tahu dah macam mana cara dia. Kemudian fungsi garisan, apakah yang boleh kita buat dengan garisan. Memanglah garisan, mulanya garisan sebagai lakaran. Yang pertama lakaran, yang kedua lukisan. Sebelum kita membuat sesuatu karya, kita lakar dulu menggunakan garisan. Okey, boleh faham? Okey, teknik penghasilan garisan. Okey, teknik penghasilan. Garisan boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Setiap teknik ini akan menghasil garisan yang berbeza. Lihat contoh-contoh teknik di bawah ya. Teknik capan teknik capan kita tidak lukis, kita ukir. Okey. Mana dia? Kita ukir. Okey, nampak tu jelas. Kita ukir. Ukir dan kita cap. Okey, itu cap. Ni teknik canting. Canting ni garisan yang di tepi-tepi ni ialah sebelum kita warna kita letak lilin dulu. Canting ini untuk membatik Dan teknik titik pointless. Ni gunakan pensel ataupun pen pun boleh juga. Titik, kuat tekanan titik di sebelah, gelap. Tekanan titik pada yang sederhana tu menghasilkan garisan yang ilusi yang sederhana. Ini garisan titik-titik. Dan tidak itu menghasilkan cahaya. Menghasilkan cahaya bayang. Kemudian ini pula ialah teknik collage. Garisan yang ada tapi dalam kita sambung-sambung, kita gam-gam menjadi garisan. Nampak tu? Nampak garisan garisan pemisah dia ada. Kemudian masih dengan saya lagi. Teknik canting. Ini teknik jahitan. Kita jahit jahit manik-manik. Sambung dia menjadi satu karya. Teknik anyaman ni, teknik anyaman ni garisan semua adalah teknik menghasilkan garisan. Boleh faham? Itu hanya ada antara saja 6 antara saja. Dia pelbagai lagi teknik menghasilkan garisan sebenarnya. Itu kita belajar 6 saja dulu ya. Boleh faham? Boleh faham setakat ini? Aktiviti penggayaan. Minggu lepas saya telah di antara tajuk minggu lepas itu ialah saya ada suruh buat apa nama itu? Doodle. Doodle mudah bukan? Minggu ini kita akan buat ini ya. Tengok betul-betul. Hasilkan satu lukisan. Soalan dia saya tidak type tulisan. Dengar betul-betul. Hasilkan satu karya di atas kertas, di buku ataupun di kertas. Dengan bila buat satu garisan, pelajar kena bagi nama garisan itu. Yang mudah saja. Ini contoh. Kalau mau buat robot ke, muka orang ke, ataupun pemandangan tempat di pantai, di laut, ikutlah, boleh. Semua boleh. Itu ikut kreativiti masing-masing. Tapi setiap garisan itu haruslah dilabelkan. Contohnya garisan beralun, garisan serong. Tak payah cantum. Tengok. Ini tercantum. Ini tengok garisan melintang. Satu je, tulis satu je. Saya tahu juga yang lain tu. Kemudian garisan serong. Satu je label. Garisan S. Garisan melengkung. Menegak. Sekurang-kurangnya 5 jenis garisan. Sebaik-baiknya buatlah seberapa banyak yang boleh ya. Pastikan garisan itu tidak bercantum. Jadi kalau macam bertemu di sini, tak apalah, kita boleh terima. Tidak perlu warnakan, kita nak tengok garisan tu saja. Boleh faham? Sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Harap semua faham tentang jenis garisan, teknik penghasilan dan sebagainya. Dan aktiviti ini haruslah dibuat dan hantar pada link yang saya sediakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.